Assalamualaikum dan selamat pagi kelas 4 bijak. Hari ini kamu akan belajar tentang alloy. Apakah itu alloy? Okey, pernah dengar rim alloy? Lelaki tahulah tu rim alloy. Rim alloy itu bukannya besi original, dia campuran beberapa logam menjadikan dia ringan, kuat, keras. Okey, kalau besi original dia akan bengkok tu kalau terkena batu, terkena mana-mana lubang. Okey, so apakah itu alloy? Campuran beberapa logam dan bukan logam, bukan salah, campuran logam. Mana boleh bukan logam, salah ni. Tengok ni pun salah. Campuran logam dan beberapa logam lain mengikut peratusan yang tertentu. Mesti logamnya bukan, tak boleh plastik, bukan logam. Ni macam plastik ke? Tak salah sudah cikgu ni. Logam dan logam lain. Okey. Contoh alloy keluli, pewter, gangsa, loyang dan duralumin. So ada nama lain lah. Selama ni kamu dengar besi, karbon, timah, itu adalah logam tulin kelas, originalitinya. Bila kita campur orang, diorangkan nama alloy lah. Okey, kita tengok apakah campuran alloy bagi keluli, iaitu besi dan karbon. Originality besi 99%, karbon masuk 1% menjadikan dia nama keluli. Okey. So nama dia adalah kebekar. Okey. Menjadikan keluli itu keras dan kuat. Digunakan untuk membuat bangunan, jambatan, badan kenderaan dan landasan kereta api lah. Okey, pewter pula. Pewter ni Pitiaku. Nama pendeknya untuk kamu hafal adalah Pitiaku. Iaitu pewter gabungan timah, antimoni, ku adalah kuprum. Tapi kamu kena tahu yang mana originality logam tulinnya adalah timah. Yang ini adalah logam asing yang masuk sama dia. Okey, fahamkan tu ya. Ini menjadikan pewter permukaan berkilau dan tahan kakisan, menjadikan dia membuat barang perhiasan seperti bingkai gambar. Okey, gangsa, gengku timah. Ingat tak gangsa, gengku si timah. Apa maksudnya? Gangsa adalah gabungan kuprum dengan timah, gabungan logam tulin kuprum dan logam tulin timah. Tapi originalitinya adalah logam kuprum yang asalnya banyak pada gangsa tu. Timah yang masuk sama dia. Jadi menjadikan dia gangsa. Apa fungsi gangsa ni? Menjadikan dia keras, tahan kakisan, tahan pengaratan, warna yang menarik. Ini macam pingat gangsa kamu tu. Itu bukanlah, itu salutan gangsa. Kalau betul-betul gangsa tu mahal ya kelas. Yang pingat kamu tu adalah salutan saja ya. Okey, membuat tugu, ukiran logam, duit shilling. Duit shilling tu lah pingat dan sebagainya. Duit shilling tu betul-betul gangsa, bukannya disalut. Okey, loyang. Loyang adalah lokuzi. Ingat tu, lokuzi. Kuprum sama zinc. Okey, loyang adalah gabungan kuprum sama zinc. Tapi originalitinya adalah kuprum 75%, zinc yang masuk sama dia 25%. Okey, so yang mana lah originalitinya, kamu kena tengok peratusan yang tinggi lah ya kelas. Okey, apa ciri-ciri loyang? Kuat, permukaan berkilat, mudah ditempa, warna keemasan. Membuat kunci, tombol pintu, alatan muzik, trompet, apa lagi? Gitar? Bukan. Trompet lah. Gitar lah pula. Okey, dan sebagainya. Okey. Loyang ni, loyang memasak. Mama kamu tu bikin masak kek apa semua tu yang berbentuk segi empat ataupun ni. Yang loyang berkilat tu kan kamu nampak. Itulah loyang memasak juga. Okey, dia tahan haba juga kan. Boleh letak situ tahan haba ni. Okey, duralumin. Dua mamaku. Apa maksud dua mamaku? Duralumin adalah gabungan aluminium. Ma yang pertama magnesium, yang kedua mangan, kuprum. Okey. Apa fungsi duralumin ni? Ringan, kuat, tahan kakisan. Dia punya sifat-sifat ya kelas. Menjadikan dua mamaku ni, duralumin ni ringan, kuat, tahan kakisan. Okey, originality bagi duralumin adalah aluminium ya kelas. Aluminium ni paling banyak, 95%. Tapi oleh kerana kuprum, magnesium, mangan nak masuk sama dia, menjadikan dia ringan, kuat, tahan kakisan. Digunakan sebagai badan kapal terbang dan juga basikal lumba. Basikal lumba tu ringan tu, tak sampai 5 kilo tu. Itulah yang diorang tu boleh laju berbasikal sebab ringan. Kalau lah yang basikal kita yang 200-300 tu, bukan tu duraluminnya. Itu apa? Nanti kamu cari sendiri. Okey, kenapa alloy ni perlu kelas? Wajarkah alloy dihasilkan dalam kehidupan seharian kita ni lah? Kenapa alloy dihasilkan? Sebab kebanyakan logam tulin itu adalah lembut dan mudah terkakis lembut dan mudah mengalami pengaratan. Itu maksudnya terkakis. Jadi ciri ini tidak sesuai untuk menghasilkan produk yang berkualiti.
dan tahan kakisan. Maka logam tersebut kita mesti proses melalui proses yang dikenali sebagai pengaloyan untuk menambah baik ciri logam tersebut. Okey. Diorang ni kategori lembut lah juga, walaupun macam logam wayar kuprum tu kan. Cuba wayar kuprum tu kamu ni. Boleh kan kita kasih lentur-lentur dia. Tapi bila kuprum campur sitima jadi gangsa, jadi keras dia. Itu tujuan pengaloyan lah. Kita ingin mengubah logam asal tu. Okey, kita tengok soalan yang selalu keluar exam adalah mengapa logam tulin itu dikatakan lembut? Kerana susunan teraturnya, kerana logam tulin dia punya susunan atomnya teratur dan berlapis-lapis. Lapisan atom logam tulin ini mudah menggelongsor apabila dikenakan daya. Ingat tu ya. Apabila dikenakan daya, lapisan atom mudah menggelongsor sebab mereka tersusun secara teratur. Okey, kalau alloy ni pula, kejap nak. Alloy ni adalah, kenapa alloy ni keras? Itulah dia punya soalan biasanya. Kenapa alloy ini keras? Kerana alloy ni kehadiran atom asing. Ini ambilnya. Kehadiran atom asing yang mempunyai saiz besar dan berlainan daripada logam tulin. Okey. Mengganggu susunan teratur logam tulin tersebut, menjadikan alloy lebih kuat dan keras berbanding logam tulin. Apabila daya dikenakan, lapisan atom logam tulin sukar menggelongsor. Sepatutnya 3 isinya ni, cikgu ulang ya. Kenapa alloy lebih keras? Kerana kehadiran atom asing mempunyai saiz yang besar dan berlainan daripada logam tulin. Okey. Menjadikan susunan teratur logam tulin itu terganggu. Tiada pula ni kan. Menjadikan susunan teratur logam tulin terganggu. Sebab ada tiba-tiba besar ni kan, tengah-tengah ni logam asing ni. Asalnya dia teratur, tiba-tiba masuk logam asing yang cikgu cakap peratusan yang rendah tu kan, menjadikan dia susunan teratur logam tulin itu terganggu. Jadi apabila daya dikenakan, lapisan atom logam tulin di dalam alloy itu sukar menggelongsor. Okey kelas? Okey, dalam alloy ni ada 2 eksperimen kelas, iaitu mengkaji perbezaan kekerasan di antara alloy dan logam tulin dan mengkaji perbezaan apa satu lagi eksperimen tu? Pengaratan. Okey, kakisan lah di antara alloy dan logam tulin. Siapa yang mudah berkarat? Paku keluli ke atau paku besi? Okey, itu yang keluarlah biasanya dalam SPM. Jadi kita bincangkan. Jadi kalau buka sekolah kita terus boleh buat eksperimen kan? Apakah tujuan eksperimen adalah membandingkan kekerasan di antara logam tulin dan alloy. Okey, itu dia punya tujuan eksperimen untuk mengkaji, cikgu tulis dulu ya. Okey, kita tengok dia punya sampai pemboleh ubah saja. Apa tujuan eksperimen ini? Untuk mengkaji atau menyiasat kekerasan antara, ambil balik soalan tu lah, alloy dan logam tulin. Okey, apakah penyataan masalah? Penyataan masalah ini mesti bermula daripada soalan. Adakah? Bagaimanakah? Adakah? Cikgu suka soalan adakah? Adakah alloy lebih keras daripada logam tulin? Kita menanya, adakah alloy lebih keras berbanding logam tulin? Sorry ya, tulisan doktor. Okey ya, cikgu ulang. Tujuan mesti ada perkataan untuk mengkaji, untuk menyiasat. Ambil balik soalan lah. Okey, penyataan masalah mesti bermula pada soalan, adakah alloy lebih keras berbanding logam tulin? Bagaimanakah alloy lebih keras berbanding logam tulin? Itulah hipotesisnya, jika maka ataupun boleh terus kepada kesimpulan. Apa yang kita belajar, kononnya alloy ni lebih keras berbanding logam tulin. Itu maksudnya hipotesisnya, kesimpulan awal kita. Alloy lebih keras berbanding logam tulin. Sampai tengok video cikgu ni baru dapat jawapan sebab cikgu tulisan doktor. Okey kelas. Okey, apakah pembalik ubah yang dimanipulasikan? Apa yang kita ubah-ubah dalam eksperimen ini? Satu, kita pakai bongkar. Kamu tengok soalan ni dia pakai bola keluli, pemberat, kaki retot, pengapit dan pembaris. Tapi kita pakai ini, kejap Okey, kalau kamu tengok soalan ni, dia adalah soalan dia macam ni lah. Kita jatuhkan pemberat, kita letak pemberat di atas benang. Lepas tu kita putuskan benang tu, kita jatuhkan pemberat.
pada bola keluli ni bikin hantam itu bola kuprum. Okey kelas? Jadi kalau kita buat eksperimen nanti kamu ada idea nanti ya. Okey, bola kuprum ni bikin hantam itu blok kuprum. Blok ni macam kayu lah kan? Blok kuprum. Jadi kita akan tukar satu lagi blok kuprum ni kan origin logam tulen, kita akan ganti dengan blok keluli. Kita mau tahu tengok yang mana lebih keras, kedalaman lekukan siapa yang lebih tinggi, lebih dalam. Okey. That's why kita pakai bola keluli ni bikin hantam dia. Bola tu bikin hantam itu blok. Pemberat ni bikin kasi jatuh dia. Okey kelas? So dia ada kaki ritot, pengapit, pembaris dan pembaris meter. Okey. So beginilah eksperimennya. Gantungkan pemberat 1 kilo setinggi 50 cm daripada bongkar. Lepaskan pemberat supaya terhentak pada keluli yang dilekatkan. Ukur kedalaman lekukan. Macam itulah ya. Okey. So apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Okey, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi kelas? Kita ubah-ubah adalah kita pakai blok, jenis blok. Kita pakai blok ataupun kita boleh cakap lah blok gangsa atau blok gangsa dan blok kuprum dan ya. Apakah bergerak belas? Apa yang ingin kita tengok? Okey, kedalaman lekukan, kedalaman lekukan ataupun apa ya, kekerasan lah kan? Okey, apakah yang kita malarkan adalah jisim pemberat. Okey, jangan cakap pemberat sejak ya kelas. Dia mesti ada parameter di depan. Jisim pemberat 1 kilo. Okey. Itu sejak setakat pemboleh ubah cak dulu ya. Okey, jadi eksperimen ni sepatutnya kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita akan ukurlah kedalaman lekukan pada bola keluli tadi. Jadi dia ni kan dia ada bola keluli kan, jadi dia akan berbentuk melekuk nanti ni lah. Kita bekas hentam bola keluli tu kan. Jadi kalau kuprum saiznya macam ni lah, dia kedalaman lekukannya sebab dia lembut. Tapi kalau gangsa paling-paling dia begini je. Okey. So ini kita akan pakai blok kuprum. Dia akan menunjukkan kedalaman lekukan yang lebih besar. Blok gangsa akan menunjukkan kedalaman lekukan yang lebih kecil ya. Jadi kamu akan mengukurlah nanti dalam eksperimen nanti kelas lah. Cikgu hanya bagi idea, nanti ni kamu akan buat. Okey, eksperimen 2 dalam alloy adalah untuk mengkaji tujuan terhadap kakisan antara alloy dan logam tulen. Kakisan ni kelas adalah pengaratan lah, ada name-nya lah. Jadi untuk mengkaji atau menyiasat mengkaji atau menyiasat ketahanan. Okay, ambil balik ni. Ketahanan, ambil soalan di atas tu lah. Ketahanan terhadap kakisan antara alloy dan logam tulen. Senang kan? Saling baik pada soalan. Okey. Pernyataan masalah mesti bermula daripada soalan. Adakah alloy ni lebih tahan kakisan? Adakah alloy lebih tahan kakisan berbanding logam tulennya? Okey. Itulah dia punya soalannya. Okey, hipotesisnya jika alloy maka lebih tahan kakisan. Itu macam banyak kan. Jadi kita yang mana kamu hafal sudah, alloy kononnya lebih tahan kakisan, pengaratan. Ni kakisannya kelas. Lebih tahan kakisan berbanding logam tulen. Okey. Jadi apa yang kita manipulasi dalam eksperimen ni, apa yang kita ubah-ubah, kita tengok soalan daripada radas ni. Dia pakai paku besi dengan paku keluli. Jadi kamu kena ambil yang daripada bahan dan radas ya. Kita guna paku keluli dan paku besi. Okey, ataupun jenis paku. Kami terima kalau letak jenis paku ya, lebih senang kan? Tapi ramai pelajar yang tak boleh tulis ni. Jadi lebih senang kamu ulang balik paku keluli dan paku besi. Apa yang bergerak balas? Apa yang ingin kita tengok, kita kaji? Ketahanan kakisan kan? Ketahanan kakisan ataupun another name-nya adalah pengaratan, tak payahlah tu. Ketahanan kakisan ataupun kehadiran lapisan perang. Sebab kalau dia kehadiran lapisan perang, kalau dia berkarat dia akan ada ni tahu. Lapisan perang terhasil, kehadiran lapisan perang. Okey. Pada paku. Okey. Apa kita malarkan? Kamu tengok apa yang sama kedua-dua eksperimen ini? Kita pakai isi padu air suling yang sama. Kan? Kita tidak pakai air garam. Jadi kita kasih sama air suling lah. Okey, isi padu air suling. So eksperimen senang, masak-masak sejak. Sediakan tabung uji P dan Q. Masukkan air suling ke dalam tabung uji P dan Q. Masukkan paku besi pada tabung uji P.
Masukkan paku besi pada tabung uji. Silaplah ni kan, sepatutnya masukkan paku besi pada tabung uji Q dan paku kelili pada tabung uji P. Salah je tu. Letakkan kedua-dua rak tabung uji dan biarkan selama seminggu. Okey, pengaratan berlaku selama seminggu kan? Jadi, mesti ada step dibiarkan selama seminggu atau 3 hari lah. Seminggu lah cikgu rasa paling abdal. Okey, so eksperimen ni senang saja. Tak mungkin kita tak akan buat ini, kita akan buat yang kekerasan tu.